طبعا الدكتور ناصر اليوم في تصميم للثوب الخليجي، تصميم مختلف مكتوب فيه الحب ليس جريمة. Tular di Twitter gambar yang mengatakan orang Arab menyokong puak pelangi dengan menyebarkan gambar ini, dan Muhammad bin Salman mengalu-alukan kedatangan golongan pelangi ke Arab Saudi sebagaimana yang terdapat sendiri di laman web rasmi Arab Saudi. Adakah perkara itu benar-benar berlaku di Arab Saudi? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, hari ini saya nak share mengenai tular beberapa gambar yang memaparkan kononnya Arab Saudi Muslim sekarang ini menyokong golongan pelangi. Kerana disebabkan gambar tersebut, dan dia dikaitkan dengan statement daripada Arab Saudi yang mengalu-alukan kedatangan golongan pelangi ke Arab Saudi, juga mendapat respon daripada puak pelangi sendiri. Saudi Arabia says that it will welcome LGBTQ+ visitors despite homosexuality being punishable by death in the country. Thanks, I think. Sememangnya ya, Arab Saudi membenarkan sesiapa sahaja untuk datang ke Arab Saudi bagi melancong dan berbelanja di sana tanpa mengira status peribadi seseorang, tanpa mengira nafsu seseorang. Seperti mana juga di Qatar, mereka membenarkan sesiapa sahaja untuk datang ke Qatar bagi menyaksikan Piala Dunia sebelum ini. Tetapi mereka golongan LGTV ini tidak boleh mengibarkan bendera mereka, tidak boleh melakukan hubungan terkutuk di sana, dan tidak boleh mempamerkan identiti cilarum mereka di sana, serta tidak boleh berkempen. Dan sememangnya negara-negara Islam memang memperlakukan sesiapa sahaja sebagai manusia, bebas untuk datang melawat di negara mereka, tetapi ia tetap ada peraturan yang perlu dipatuhi. Dan sekarang ini diperkatakan bahawa Arab Saudi telah pun menerima golongan pelangi ini, telah pun berbaik-baik dengan orang pelangi dan perlu mencontohi mereka dan sebagainya. Sedangkan gambar yang tersebar itu pada hakikatnya bukanlah benar. Gambar tersebut hanyalah lakaran imajinasi daripada AI yang boleh menimbulkan fitnah kepada negara-negara Arab yang majoritinya Muslim, yang sebenarnya tidak akan menyokong golongan warna-warni ini. Meskipun di tempat mereka sendiri ada golongan pelangi di setiap negara, termasuklah di negara Arab sendiri, yang mana mereka zahirkan di media sosial, khususnya di TikTok. What's your drink of choice? A Negroni. I was going to say the same thing. Yeah. Magliato. With Prosecco in it. Oh, stunning. Tetapi rata-rata negara Islam memang tidak menyokong golongan pelangi ini. Mana mungkin kita akan menyokong perkara-perkara yang tidak sesuai dengan fitrah sebagai manusia, sesuai dengan alami hidup sebagai manusia, kerana kita adalah manusia dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun implikasi perkembangan artificial intelligence iaitu AI hari ini sememangnya memberi kesan jelas terhadap hidup manusia dengan penyebaran gambar-gambar yang hakikatnya bukanlah betul, hanyalah lakaran semata-mata. Tapi kerana kemajuan teknologi, hari ini ia berlaku dan berlaku lagi pada masa akan datang. Buat masa sekarang ni masih belum ada lagi satu tulisan khusus dan komprehensif dari segi perspektif Islam berkaitan tentang AI ini, dan kita memerlukan sebuah kajian khusus dan penjelasan daripada sarjana-sarjana Islam dalam meluruskan, memperbetulkan penggunaan dan juga pelibatan AI terutamanya buat umat Islam. Kerana terdapat keburukan yang terdapat dalam AI, ia dapat memanipulasi perkara-perkara, antaranya ialah manipulasi maklumat. AI boleh digunakan untuk memanipulasi maklumat melalui penyebaran berita palsu, deepfakes dan gambar-gambar ataupun video yang telah pun dimanipulasi. Ini mengakibatkan penyebaran maklumat yang salah, dan penipuan secara pantas boleh berlaku secara meluas di negara kita dan semua tempatlah. Dan seterusnya manipulasi pengaruh. Algoritma AI dapat menganalisis jumlah data yang besar mengenai seseorang individu itu untuk menyesuaikan iklan, mesej ataupun sesuatu perkara dengan tujuan memanipulasi tingkah laku pengguna, membuat keputusan fitnah dan sebagainya, yang mana seseorang itu boleh diubah dengan pelbagai perkara, dengan pelbagai wajah, kiranya boleh diubahlah daripada segenap segi penjuru, macam tu. Dan juga manipulasi media sosial. Bot dan algoritma AI sememangnya dapat digunakan untuk menyebarkan maklumat palsu,
mengembangkan mesej propaganda serta manipulasi tren media sosial untuk mempengaruhi perbincangan dan pendapat awam. Dan juga antaranya adalah gambar-gambar yang mana diciptakan, dilakarkan daripada imajinasi seseorang untuk memburukkan orang lain. Seterusnya, pengecaman wajah dan juga privacy, yaitu sistem pengenalan wajah yang berpandukan AI ini boleh digunakan untuk pengawasan penjejakan individu tanpa kebenaran mereka, tanpa ada izin, yang menimbulkan isu privacy dan hak-hak sivil yang lain. Dan itu adalah sebilangan kecil daripada perkara-perkara yang boleh dimanipulasi oleh AI. Pun begitu, kita tidak menolak sebarang kebaikan yang dapat diambil daripada AI ini. Teknologi makin maju, kehidupan manusia makin canggih, jadi kita tidak dapat menolak, tetapi ia perlulah berlandaskan syariat Islam. Dan ini adalah gambar yang tersebar di Twitter berkaitan Riyadh, Saudi yang sedang bergembira bersama dengan bendera LTT. Ia adalah hasil olahan yang dibuat oleh AI. Dan ada juga gambar AI berupa orang tua yang bermain skateboard sehingga kan boleh menimbulkan salah faham terhadap orang lain. Dan pelbagai lagi gambar-gambar yang boleh dimanipulasi, yang boleh diedit, yang boleh digunakan, yang boleh dilakarkan untuk memburukkan, untuk menggambarkan seseorang, untuk menciptakan, mengeluarkan imajinasi, fikiran seseorang. Sahabat semua, segala sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan maka dibolehkan. Tetapi kalau sesuatu boleh mendatangkan mudarat, maka ia tidak boleh. Lebih-lebih lagi kalau ianya boleh mengundang fitnah, memburukkan seseorang dan menjahanamkan orang lain. Seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Azhar Hidrus. Ulama kebanyakannya membolehkan melukis kerana tujuan islah atau maslahat. Adapun lain daripada maslahat tidak dibolehkan. Semakin hari teknologi makin canggih, segala kemajuan akan terus ke depan. Meskipun begitu, kita gunakanlah kemudahan untuk kebaikan dan jadikan sempadan perkara-perkara yang buruk daripada kita terjerumus ke dalamnya. Jadi sama-sama beringat, cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.